Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia sekat mana ni? Dan bahawasanya subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu dan yang memberi rezeki bagi sekalian makhluk dan yang mentadbirkan lagi memerintahkan pada sekalian makhluk betapa yang dikehendakinya. Tiada baginya di dalam kerajaannya yang membantahi dan tiada yang menolakkan. Memberi ia akan mereka yang dikehendaki. Lalu ni kita dok mengaji akidah salaf. Cara pengajian tauhid salaf, yang mana tempat kita belajar tauhid ahlu sunnah cara khalaf. Maka tidak kurang juga ada ulama yang mengarang tauhid cara salaf. Kita sebut dah tauhid salaf bukan tauhid tiga. Bukan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tu tauhid wahabi, bukan tauhid salaf. Tauhid salaf hok kita mengaji ni, petikan ayat Quran gitu kita ambil. Kita percaya lagi sesungguhnya Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu daripada tiada kepada ada, dengan tiada perlu kepada bahar. Kita nak buat sesuatu perlu kepada bahar. Kita nak buat kuih perlu kepada tepung. Kita nak buat kereta perlu kepada besi. Kita nak buat rumah perlu kepada kayu, seming, batu. Kita nak buat gapo perlu kepada bahan asas. Manakala Tuhan buat sesuatu supaya kodok dengan kita buat sesuatu, tidak. Tuhan daripada tiada kepada ada. Patu kita ni, kita bukan lagu tu. Saya tengok kita ni ada, kita lah ni ada melalui perantara ibu bapa kita. Kau kita daripada tak ada kepada pun ada dalam rumah kita dak. Kita keluar melalui cara standard biasa. Mari besar daripada kandungan perut besar, lepas tu kita keluar. Seolah-olah kita nak buat kita ni perlu kepada ibu bapa kita.
Perlu benih ayah kita, perlu benih mak kita, capur-capur berok jadi kita, buat jadi air mani, nyawa, berok jadi budak besar-besar, tempoh dia maka keluar kita. Berarti Tuhan nak buat kita perlu perantara ibu bapa. Sebenarnya tidak. Bukan melalui perantara dia. Bukan melalui ibu bapa, bukan perlu kepada ibu bapa. Tuhan cipta daripada tiada kepada ada. Bukan cuma standardnya sahaja supaya kita tidak terlalu terkejut dengan kehebatan Allah, maka Tuhan buat sesuatu dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Tuhan buat, Tuhan tunjuk ke kudrat dia melalui sebab. Maka tu dipanggil hikmah. Tuhan tak buat direct kudrat dia kerana takut terkejut telajuk. Manusia ni berkembang biak melalui hikmahnya perantara ibu bapa. Kalau Tuhan nak buat hari ni, poh necak tu bik budak, poh tu bik orang, poh boleh tapi nampak telajuk Tuhan. Maka Tuhan buat sesuatu zahir ke kudrat dia dengan asbab, maka dipanggil hikmah. Tapi kadang-kadang Tuhan buat juga kudrat saja tanpa melalui asbab, maka jadilah karamah. Khamak, benda-benda yang mencari adab, mukjizat nabi-nabi, khamak para wali-wali, maka hak tu Tuhan zahirkan kudrat semata-mata tanpa asbab. Siti Maryam dapat mengandungkan Nabi Allah Isa tanpa perantara benih hayo. Boleh buat Tuhan. Tuhan nak tunjuk sekali-sekala kudrat dia tanpa asbab, maka tu jadilah karamah, jadilah mukjizat kerana benda tidak melalui asbab. Tetapi kebiasaannya Tuhan mencipta melalui asbab supaya tidak terlalu zahir kudrat dia hingga menyebabkan manusia tidak boleh uruh alam ni. Kalau Tuhan nampak sangat Tuhan masuk capurnya, nampak sangat Tuhan zahir ke kudrat dia, manusia akan jadi pening. Terakhir sekali, pok kita ni kohor pupuh ni. Pok kita kena kembali biok pok kita ni. Tak tahu nak buat ke mana. Muka Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Amba tak reti. Tetapi apabila manusia nak pok pupuh, nak manusia reti, nak mengembal biok ke generasi dia dengan cara berkahwin, dengan cari pasangan ibu dan ayah melahirkan anak. Apa? Manusia boleh uruh lagu tu. Kerana Tuhan zahirkan kudrat melalui asbab. Kalau semata-mata lagu tu sudah. Asbab kita tanam butir durian, maka tumbuhlah pokok durian. Bukan Tuhan buat pohon durian melalui butir durian. Tuhan buat belaka tetapi zahir di asbabnya. Kalau Tuhan tak buat asbab, manusia jadi pening. Nak menguruskan dunia sebab dia khalifah, tetapi nampak sangat Tuhan nak uruh. Nampak telajuk maka manusia tengah tak boleh nak uruh. Tak cakap pekung nak tanam durian, butir durian pun tak jadi, tak tanam goni pun tak jadi, akhir sekali pekung selipar Jepun baru tumbuh butir durian. Tidak kau jadi pening manusia nak uruh dunia ni. Katanya manusia kepada Tuhan tidak ke suruh uruh dunia, tetapi nampak sangat demo nak uruh. Jadi Tuhan nak royak, nak suruh. Kadang-kadang manusia ni apabila Tuhan tunjuk dengan asbab, takut manusia jadi lupa ke dia pula. Tetapi lagu itulah indahnya, hebatnya perbuatan Tuhan, dilapik perbuatan dia dengan asbab supaya manusia guna akal, berfikir, cari asbab untuk buat sesuatu. Demo nak mengaji, kena belajar supaya lepas fardu ain. Ni duduk rumah, duduk atas kalbok, makan Maggi ketan, makan Maggi ramen, tiba-tiba lepas fardu ain, sedap lagu tu.
Maka orang tak tahu lagu mana nak lepas fardu ain. Orang pergi belajar biar lepas fardu ain. Tuhan zahir ke orang tu jadi pandai dengan sebab melalui perantara belajar asbab dia panggil. Sebenarnya Tuhan lah je buat. Tetapi Tuhan lapik sedikit perbuatan dia supaya manusia guna akal berfikir gapo dia nak urus hal ni. Kalau pokok nak mampu, ambil air jiru pokoknya. Oh, hidup pokok melalui asbabnya gitu. Supaya asbab-asbab ni supaya manusia boleh mengurus alam ini. Dia yang memberi rezeki. Rezeki ni ada dua, rezeki hissi dan rezeki maknawi. Rezeki hissi ni rezeki yang nampak kelih. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu rezeki hissi. Duit, harta, isteri, itu rezeki hissi. Rezeki maknawi, rezeki makrifat, rezeki iman, rezeki boleh buat taat, rezeki-rezeki itu. Rezeki sifat mahmudah, itu rezeki maknawi. Kadang-kadang orang diberi harta tapi tidak diberi rezeki hissi harta, tetapi tak beri rezeki maknawi sedekah. Ada orang Allah Ta'ala wi rezeki banyak kenderaan, banyak harta, banyak gapo hissi, tetapi Tuhan tak wi sifat bersyukur. Rezeki boleh bersyukur, maknawi dia tak boleh. Kadang-kadang Allah Ta'ala wi harta, bui kedudukan, bui pangkat, bui gapo, tetapi Tuhan tak bui alim, tak bui ilmu. Jadi orang tak cerdik, maka gunalah harta kepada benda yang tidak layaknya. Dan yang mentadbir, Tuhan yang menguruskan alam ni. Apabila kita tahu Tuhan ni maha mengetahui hebatnya, maka kita rasa puas hati dengan pentadbir Allah. Jangan kita rasa tak puas hati dengan Tuhan tadbir. Kita naik satu kapal terbang yang ditadbirkan oleh seorang makhluk bernama pilot, dipanggil. Orang bawa kapal terbang, orang tak panggil driver. Driver kapal terbang boleh juga, tapi nampak kan orang panggil pilot, orang panggil. Pilot ni kita duduk atas kapal terbang, kita duduk buang, makan nasi, gapo dia tidur selok. Demo tak bimbang kau kapal terbang ni siapa dia bawa. Cara apa dia bawanya pandai. Makhluk kita rasa tenang dah dengan pentadbiran pilot. Tetapi adakah kita duduk atas muka dunia ni rasa tak tenang dengan tadbir Allah? Tuhan urus hal ni. Tiba-tiba rasa tak tenang lagi, rasa kita nak menguruskan alam ini. Oh, beratlah. Tu jadi serabut tu. Apa kita nak jadi Tuhan? Orang lah ni dia nak jadi Tuhan, dia nak rasa, dia nak buat, dia berkeinginan apa yang dia nak semua mesti berlaku. Kalau tak berlaku dia tak puas hati. Apa dia tak puas hati? Sebab dia rasa apa yang ia ingin tak berlaku, maka dia jadi tak puas hati. Apa dia tak puas hati? Sedekah bukan dia mentadbir alam ini, Allah kan? Apa jadi kita seolah-olah nak mentadbir alam ni? Maka apabila nak jadi Tuhan tak jadi sama sekali. Kita makhluk yang ditadbir. Kena redha, duduk senyap, berusaha untuk kebaikan. Manusia lah ni mengejar dunia yang menipu dia. Apabila tak boleh dia menjadi kecewa, jadi gila kerana hamba dunia. Mengejar dunia sehingga dia kecewa dengan dunia, maka jadi gila, jadi tekanan, jadi serabut otak. Kalau kejar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak pernah menyia-siakan hamba dia. Ramai lah ni hodok serabut perut, alasan tekanan kehidupan. Macam-macam lah. Kena rasa, kena sabar dengan tadbir Allah Ta'ala. Ada orang kata sedap lah demo kecek, tak kena ke demo, cutera kena ke demo. Kena ke demo, tak kena ke demo, suku pasar Tuhan suruh royak lagu tu.
Tuhan kata duk senyap sudah bawah tadbir aku. Siapa dia walam yarda bi qada'i, siapa dia tidak redha dengan qada ketentuan Tuhan. Wabtaghi rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Kalau dia rasa tak puas hati dengan pentadbir aku, gi cari bumi hak mu boleh duduk, bukan bumi hak aku buat. Gi cari langit mu nak berteduh, langit hak bukan aku buat. Gilah. Mu nak buat apa dia? Mu nak serabut, mu nak melawan aku, ikut gila. Tetapi kalau mu nak duduk bawah bumi aku, tupai berteduh bawah langit aku, maka tak boleh kena reda dengan qada aku. Mu kena. Kalau tidak, fabtaghi rabban siwa'i, cari Tuhan selain pada aku. Nak bisa sangat kan? Sebab tu kita kalau tidak rasa diri kita hamba, selagi itulah kita akan rasa memberontak. Selagi itulah kita rasa nak juga. Didik hati kita, pujuk hati kita yang kita ni makhluk Tuhan sahaja. Kita tidak ada makna pun di dalam dunia ini. Hebat sangat kau kita hingga boleh merubah dunia. Hebat kau perlu sangat kau ada kita ni. Kalau kita tak ada pun tidak perlu apa-apa pun. Rasalah pemberian nikmat Tuhan itu sebagai nikmat anugerah daripada Allah. Jangan nak mentadbir dunia. Orang lain ni jadi serabut, tekanan, macam-macam jenis penyakit. Kerana apa? Kerana dia lupa tugas dia sebagai seorang hamba. Bukan hamba, makhluk. Makhluk ni hina daripada hamba lagi. Hamba ni, kita tuan dengan hamba. Hamba ni bukan tuan tu buat. Dia hamba ya, khidmat ya. Hak tu rasa berat dah. Tetapi kalau makhluk, cuba tengok karipak kita buat. Kita ambil karipak, kita buat gaul tepung. Kita buat bulat. Senyap karipak tu tak kata gapo. Kita buat segi. Kita ronye-ronye pekung. Senyap karipak tu tak kata gapo. Apa? Sebab dia sedar dia tu hanya makhluk bagi benda tu, bagi manusia tu. Kita lah ni dok rasa tak boleh buat lagu tu. Sebab tu jadi pening tu. Tuhan yang memerintah sekalian makhluk betapa yang dikehendaki, yakni menurut apa yang dikehendaki. Tiada baginya di dalam kerajaan, tak ada orang boleh membantahi dan tiada orang boleh menolak apa yang ia nak. Siapa dia berani bantah Tuhan? Siapa berani tolak kerajaan Tuhan? Setan pun tak berani nak lawan Tuhan. Setan ikut Tuhan. Lepas tu kita kata setan dok lawan Tuhan. Boleh lawan Tuhan? Setan. Bisa benar setan. Berani setan nak lawan Tuhan. Lawan ke apa dia maksud dia? Maksud dia Tuhan setan pun bergerak di bawah tadbir Allah Taala. Tak mampu nak bergerak, tu akidah kita. Setan tak boleh lawan Tuhan. Lepas tu nampak tu. Nampak dok berlawan dengan Tuhan. Lawan sini menurut syariatnya kata, kalau perbuatan bercanggah dengan suruhan Tuhan, maka benda itu jadi lawan. Nama saja lawan. Lawan hakikat sungguh. Lawan Tuhan tak boleh. Macam kita tak semaya, seolah-olah nampak dari sudut syariat lawan Tuhan. Sebenarnya siapa dia yang menggerakkan tubuh kita? Allah. Siapa dia yang menyebabkan kita tidur? Allah. Siapa dia yang membuat kita tak semaya? Allah. Lepas tu bila masuk hamba lawannya? Dari sudut syariat. Syariat ada, maka nampaklah orang ni nampak macam lawan. Surah dia sahaja, hakikat tidak berlaku. Semua di bawah tadbir Allah. Walau satu debu pun tak boleh bergerak, tak boleh melawan, tak boleh gapo kalau Tuhan arah buat gapo-gapo. Tuhan kata bergerak, tak bergerak, tu menurut Tuhan berlaku. Memberi ia akan mereka makhluk itu yang dikehendakinya. Tuhan nak wi manusia kenyang, nak wi hebat, nak wi kuasa, nak wi ilmu, nak wi pangkat, nak wi kedudukan, nak wi macam-macam. Dan menegah ia akan mereka yang dikehendakinya. Dan Tuhan tak sibui kepada siapa dia, hak dia kehendak ikut dia lah. Tuhan nak tarik pangkat orang, Tuhan nak tarik daripada alim jadi bodoh, daripada kaya jadi miskin,
daripada ada pengaruh kepada tak ada pengaruh, daripada ada harta kepada tak ada harta, daripada berpangkat Tuhan buat habis hilang pakat. Tuhan boleh buat apa saja kerana dia yang mentadbir alam ini. Dia bukan tadbir, dia yang mencipta dah pula. Nah, bukan sekadar takbir saja, dia yang mencipta segala. Dan diampunkan bagi mereka yang dikehendaki. Tuhan nak maaf kepada siapa-siapa dia, tak ada orang boleh protes. Tuhan nak maaf kepada siapa-siapa dia, kita tak boleh bunyi oh tak puas hati buat apa Tuhan maaf ke dia. Oh kau hamba tak maaf, tak boleh nak protes. Mana boleh nak protes kerajaan Tuhan, ikut dia lah. Tetapi Tuhan berjanji di dalam Al-Quran, Tuhan ampun segala dosa kecuali orang tu mati dengan mensyirik ke Allah. Syirik maka Tuhan tak akan ampun. Itu perjanjian dia di dalam Al-Quran. Maka kita pun beriman lah kerana Al-Quran ni wajib kita beriman dengan apa yang berada di dalam Al-Quran. Maka lagu mana? Orang mensyirik ke Allah mati dengan lagu tu, maka Tuhan tidak ampun. Nah, kena belajar waktu bik syirik daripada diri kita. Syirik ni bukan sembah berhala, tu nampak sangat zaman ni tak ada dah orang-orang sembah berhala. Tapi menyembah siji, menyembah duit, menyembah pangkat. Ni. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni syirik. Bergantung dengan selain daripada Allah, bergantung dengan duit, bergantung dengan goni, bergantung dengan goni. Hatta ulama kata bergantung dengan amalan pun boleh jadi syirik. Rasa dengan amalan dia inilah yang menyelamatkan dia. Rasa dengan kebaikan inilah yang menyebabkan dia masuk syurga. Syirik berlaku. Pas lagu mana? Tidak Tuhan suruh beramal. Ya, Tuhan suruh beramal tetapi tak suruh bergantung dengan amalan. Tuhan suruh semaya. Ya. Tuhan suruh selawat. Ya. Tuhan suruh berzikir. Ya. Tapi ada kodok dalam ayat Quran Tuhan suruh bergantung dengan benda-benda ni. Tuhan suruh buat sebanyak mungkin amalan. Ya, tapi Tuhan tak suruh bergantung dengan amalan. Bergantung tawakal kepada Allah, bergantung dengan Allah. Maka ada orang apabila buat ibadat bergantung dengan ibadat jadi syirik juga. Hak setara ibadat pun jadi syirik. Pas orang lain ni duduk kejar siji, duduk bergantung dengan siji. Syirik nampak sembah berhala saja. Hak tu hak berat. Syirik halus-halus ni hak kena cabut juga. Sebab itulah kena belajar apa makna syirik. Ambil PhD tak apa, tapi jangan bergantung dengan dia. Lagu tu. Dan diseksa akan mereka yang dikehendakinya. Tuhan nak seksa siapa dia pun boleh. Tetapi Tuhan royak dah orang buat maksiat aku seksa, orang buat taat aku beri nikmat. Terpulang pada dia. Tu janji dia. Tapi kalau dia nak buat sebalik ikut dia lah. Terpulang kepada dia. Kita tak boleh nak kata lagu mana. Dia sudah lah buat apa jadi ada orang lah, tak puas hati buat apa jadi lagu ni. Maka buatlah taat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kerana Tuhan kata aku sembunyikan sayangku di dalam taat. Janganlah buat maksiat kerana maksiat itu ada marah Tuhan. Kita takut dalam maksiat tu kena marah Tuhan. Nyanyolah kitanya. Tiada ditanyakan daripada barang ia perbuat dan mereka itu ditanya segala perbuatan mereka itu. Perbuatan Tuhan tak ada orang boleh nak tanya. Ikut dia nak buat gapo-gapo, dia nak buat syurga, dia nak buat neraka, dia nak buat siapa dia masuk syurga, masuk neraka. Jangan duk tanya. Jangan tanya ya Allah, apa? Tak boleh. Ikut dia lah kerana bagai dia. Apabila bagai dia, adil belaka untuk tadbir kepada bagai dia. Kita misalnya
Kita adalah ikutlah pitih kita, ikut kita nak buat gapo. Kita nak wi kat orang, kita tak sewi kat orang. Kita nak soyok kau pitih kita, ikut kita muka pitih kita. Tapi kalau pitih orang, kita ambil pitih orang, tak boleh zalim. Nah, ada satu syekh Mu'tazilah berdebat dengan syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila dia berdebat, maka dia nak kalah, dia kata, wahai syekh, hamba ni sesak pun kerana Allah Ta'ala. Zalimlah Tuhannya. Kalau sesak itu, ke Mu'tazilah kata perbuatan jahat ni Tuhan makhluk sendiri buat. Makhluk baik tu benda baik tu makhluk sendiri Tuhan buat. Maka dia kata zalimlah Tuhan kalau lagu tu. Tuhan tak wi hidayah kepada hamba. Tuhan wi hidayah kepada demo saja menyebabkan hamba sesat. Maka Syekh Ahli Sunnah tu kata, dak. Zalim ni kalau Tuhan ambil hak demo. Hidayah ni hak demo ke hak Tuhan? Hak Tuhan. Jadi kalau Tuhan tak sewi bagi dia, zalim ke dak lah ni? Tak zalim. Jalalah tu. Buat apa kata Tuhan tak wi hidayah tu Tuhan zalim? Lainlah hidayah tu milik demo, maka Tuhan ambil. Zalim Tuhan akan jual lagu tu. Buat apa ambil bagi hamba? Tapi hidayah tu milik Allah. Maka dia nak wi kepada siapa-siapa dia, tak boleh kita kata zalim. Nah, ada yang kata lagu tu gak zalim. Tapi kita ada mulut, kita ada hati, kita ada perasaan, maka mintalah petunjuk dengan Tuhan. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, minta petunjuk dengan Tuhan. Dan bahawasanya Allah amat teguh di dalam perbuatannya, lagi adil pada hukumnya. Tuhan sangat teguh, sangat bijak, sangat hebat. Di dalam perbuatan dia lagi adil segala hukumnya dia. Tak ada adil lawan dia zalim. Tak ada istilah hukumnya Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu zalim. Perbuatan Tuhan semua adil belaka kerana perbuatan gapo ko tu milik dia. Tak ada orang dia tak pernah menzalimi hamba dia dengan cara ambil barang hamba dia, buat khianat barang hamba dia. Dah. Tapi barang dia ikut dia lah. Tak boleh kita kata orang nak buat kosong-kosong barang dia, ikut dia lah. Dia tak pernah buat zalim kat orang. Kerana zalim ni ambil barang orang, ambil hak orang dengan cara kasar, dengan cara tak betul, tu dipanggil zalim. Lepas tu bila masa dia ambil barang orang, sebab tu ayat Quran kata wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan tak pernah menzalimi hamba-Nya. Ada orang lagi nampak lagi Tuhan zalim. Napa zalim lagu mana bila masa Tuhan ambil barang orang kau gapo dia nya? Tak mungkin, mustahil Tuhan melakukan kezaliman. Tiada tasawur tergambar daripadanya itu zalim. Tidak akan berlaku, mustahil berlaku zalim. Hak berlakunya semua keadilan belaka. Sebab tu orang masuk neraka merasa keadilan Allah. Orang masuk syurga merasa kelebihan Allah. Welong Tuhan, kalau mu ikut dengan keadilanmu tak layak aku masuk syurga. Tetapi dengan kelebihan kemurahanmu aku boleh masuk syurga. Ibadat ini pun aku boleh sembahyang, boleh puasa, semua daripadamu ya Allah. Orang masuk neraka rasa senyap tak kata Tuhan zalim. Pada hamba jahat sungguh masuk neraka. Tuhan tak pernah khianat hamba. Tuhan tak pernah ambil daripada hamba sesuatu pun. Dan anyanyo. Tuhan tidak zalim, Tuhan tak buat nyanyo. Dan tiada wajib atasnya bagi seseorang hak pun. Tak ada istilah hak. Tuhan mesti tunai hak dia sebagai Tuhan bagi kita. Nak tunai hak saya sebagai hamba, Tuhan mesti tunai hak dia kena cara ke hamba ikut dia.
Dia nak peracu kita dalam masa seminit pun ikut dia lah. Tuhan nak peracu, nak buat pulak, nak peracu, buat pulak. Ikut dia lah. Tak ada istilah hak kita sebagai hamba. Belajar redha dengan Tuhan. Belajar jadi sabar. Belajar jadi tawakal. Belajar jadi redha. Latih supaya hati kita tenang. Dan jikalau bahawasanya Subhanahu wa ta'ala membinasakan segala makhluknya dalam sekejap mata, dalam sekelip mata saja Tuhan peracu. Kawan ni baru duduk tengah semaya, duduk ibadat, apa peracu dah? Tak boleh syurga hancur lebuh habis dah gapo dia. Zalim kau dak. Orang duduk tengah naik semangat nak buat ibadat, duduk koya nak dapat syurga, tiba-tiba Tuhan peracu habis. Tak ada apa dah. Zalim kau dak? Tak zalim juga. Kalau peracu pun tak masuk dia zalim, apatah lagi kalau bubuh dalam neraka. Lagi-lagilah tak nampak zalim. Kalau Tuhan peracu, ikut dia nak peracu, nak buat gapo dia ke? Tu tak zalim. Nescaya tiada ada dengan demikian itu, yakni perhancur-hancur ke hamba itu dalam sekelip mata itu. Anyanyo atas mereka, wak nyanyo kepada hamba dia tengah semangat ibadat, tiba-tiba hancur syurga, tiba-tiba hancur dia, tak ada rasa nikmat syurga. Weh, ikut dia. Dan tiada zalim, bukan Tuhan wak zalim bagi mereka itu, bagi hamba makhluk sana. Maka bahawasa mereka itu miliknya dan hambanya, milik Allah dan hambanya. Maka nak cari ketenangan satu sahaja, kenallah dirimu. Belajarlah ilmu mengenal diri. Apabila kamu kenal dirimu siapa, kamu akan diam di bawah tadbir Allah. Kalau mu tak tahu, maka selagi itulah jiwamu akan memberontak, tak puas hati dengan pentadbir Allah. Pas lagu mana? Usahalah, belajarlah, latihlah hati, pujuklah supaya hati kita redha dengan Tuhan. Dan harus baginya, boleh, harus maknanya bahawa mengerjakan di dalam miliknya barang yang dikehendakinya. Ikut dia lah. Barang milik dia yang nak buat gapo dia pun terpulang pada dia. Firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan diberi pahala, dan terjemah dia, tidak zalim Tuhan itu bagi hambanya. Dan diberi pahala hakik hambanya mengerja taat itu semata-mata kurnia dan kemurahannya. Bukan kata saya berhak untuk dapat pahala kerana saya yang buat ibadat. Saya berhak jangan duk kecek dengan Tuhan lagu tu kurang ajar demo kecek dengan Tuhan berhak. Berhak gapo? Tangan siapa dia buat gerak, mata siapa dia buat gerak. Tubuh boleh bangun tahajud, siapa dia buat gerak. Akalmu jadi baik, hatimu jadi orang berjuru, siapa dia buat? Allah. Hak ke apa dia? Berani kecek hak depan Allah. Maka tak ada hak pun kita nak tunai. Patu orang buat taat tu berhak dapat pahala. Tak, kemurahan, pemberian saja, kurnia daripada Tuhan. Tuhan nak beri dia syurga. Jangan buat kata rasa berhak kat kita ni. Hamba jadi baik ni, hamba berhak untuk dapat syurga. Berani kecek lagu tu dengan Tuhan. Tuhan beri belaka kita tiba-tiba berhak. Lainlah kalau kita usaha sungguh, milik tangan ni milik kita, mata milik kita, kita pun berusaha buat kebaikan, barulah kita kata saya berhak untuk dapat pahala, untuk dapat syurga sebab saya usaha. Ni semua itu milik Allah. Tak ada istilah hak. Dan diseksakan mereka itu hamba atas maksiat itu hikmahnya dan adilnya. Hikmah ni kita sebut dah yakni asbabnya. Kudrat terzahir dengan asbab. Bapa masuk neraka, ke demo jahat ke? Asbab zahirnya masuk neraka kerana ada asbab buat jahat.
Tuhan tak akan masuk ke orang baik dalam neraka sekalipun benda itu boleh berlaku. Harus menurut akal kalau Tuhan nak masuk ke orang baik dalam neraka. Tetapi Tuhan sudah berjanji di dalam Al-Quran, kitab yang wajib kita beriman, kata apa? Tuhan kata orang jahat masuk neraka, orang baik masuk syurga. Bolah nak andai-andai lagu tu. Ke orang baik masuk neraka, ke tak usah anda lah muka Quran ayat gitu dah kata. Beriman dengan Quran sudahlah. Akal bolah berhenti lah akal nak andai-andai jadi suka jahat pula ke Tuhan. Nyanyolah kau orang buat taat. Jadi dok ketas macam tenang dengan Tuhan. Sebab tu kalau kita nak suruh tenang dalam buat taat, bergantung dengan Tuhan bukan dengan ibadat. Dan bahawasanya taat yakni menjunjung segala titahnya dan menjauhkan segala yang ditegahnya itu wajib atas segala hambanya dengan diwahyukan dia atas lidah anbiya-Nya alaihimussalatu wassalam. Apa yang berlaku, keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan, tu khijai dia, tugas kita sebagai hamba wajib buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Tuhan wi usaha dan ikhtiar, berusahalah jadi baik, tinggallah jadi jahat. Masalah syurga neraka gapo tu khijai Tuhan, jangan dok fikir khijai Tuhan, fikir khijai kita. Dan kita percaya dengan tiap kitab, wallahu a'lam. Soalan pertama, mohon nasihat ustaz kepada masyarakat hari ini yang banyak kena penyakit mental seperti stres, depression, anxiety dan sebagainya sehingga ada yang bunuh diri. Gini kita sebut dah masalah saat ni. Gapo-gapo rojok kepada pengajian akidah dan kita beramal dengan apa yang kita pegang. Kita pegang, kita beriktikad kita ni hamba Allah. Kita ni tak mampu buat apa. Maka kita redalah kita sebagai hamba, jangan nak jadi Tuhan. Jangan nak jadi Tuhan. Maka barulah kita reda. Orang yang tak reda dengan ketentuan Tuhan berarti dia nak jadi Tuhan. Belajarlah pujuk hati kita, dodoilah hati kita supaya kita reda dengan Tuhan. Pisahlah lagu mana. Banyak ke berzikir, banyak ke berselawat, banyak ke munajat dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk menghadapi semua benda ni. Mintalah dengan dia. Tuhanlah punca segalanya, maka dia boleh menyelesaikan segalanya. Amalkan assalam, ya salam, ya salam, ya salam 1000 kali sehari. Ya salam, ya salam 1000 kali sehari. Minta Tuhan keselamatan dunia dan akhirat, selamat akidah, selamat kepercayaan. Kalau saya terima ijazah tapi tidak beramal, berdosa, kodok tidak berdosa, tak boleh pahala. Gitu dah lah. Hukum solat sunat ba'diyah lepas asar makruh, kodok haram ataupun makruh tahrim. Makruh tahrim ni makruh yang berdosa, serupa dengan haram lah. Cuma haram ni lebih qat'i lagi. Dalil yang tidak ada andaya lain qat'i maka dipanggil haram. Kalau dalil ni masih ada andaya lagi tapi haram berdosa juga, ia panggil makruh tahrim. Boleh jelaskan bagaimana cara nak seimbangkan dunia dan akhirat, iaitu menjadikan dunia kita akhirat belaka. Apa maksud tak kerja? Tak kerja. Apa maksud tak kecek orang? Kecek. Tapi jadikan semua dunia kita tu akhirat. Tu panggil seimbangkan dunia jadi akhirat. Kita dapat duit, jadikan duit kita untuk akhirat. Kita makan untuk keperluan kita akhirat. Kita beri kepada isteri kita jadi akhirat. Beri belanja anak-anak kita jadi akhirat. Buat rumah untuk kita berteduh, tutup aurat jadi akhirat. Kita sedekah saing-saing, kita tolong orang zaman-zaman lah ni jadi akhirat belaka. Bukan kata akhirat ambil pitih tohuk bukan. Jadi ke duniamu itu semuanya akhirat.
Maka balance lah. Akhirat pun boleh, dunia pun boleh. Makan nasi tak berdosa, tapi jangan makan benda haram. Rezeki jadi akhirat. Betul kau selawat dipanggil zikir dan boleh dikelebihan zikir atas sebab sebut nama Allah. Selawat masuk kategori zikir sebab ada nama Allah dan nama Nabi. Adakah malaikat boleh nampak atau lihat Allah? Kilah hamba sebut dah dulu dah. Dia kata malaikat tak boleh nampak Tuhan, kelebihan manusia saja. Kata kelebihan boleh tengok Allah Taala. Betul kodok kalau kita tak mampu tunaikan nazar, kita boleh tukar nazar, tak boleh dibatalkan. Kalau tak mampu buat, tak sudah buat lagi lah. Misalnya kita ikutlah, kita nak sedekah sejuta, piti tak ada 10 riyal, nak sedekah ke mana? Maka tunggu lagu tu. Kalau kita ada peluang baru bayar. Hukum makan ulat dalam buah-buahan, hukum dia harus. Tapi kalau buah ulat tu duduk luar dah, tubik luar, makan haram hukum dia. Tapi makan sekali dengan buah-buah, hukum dia boleh. Tak dosa maknanya. Harus. Makmum solat mengikut imam di luar pintu utama masuk masjid. Tapi dalam bangunan yang sama dengan imam, adakah sah solat makmum jika pintu tersebut ditutup? Okey, luar tu masjid dipanggil beranda masjid. Beranda masjid hukum dia masjid. Maka kalau tutup pintu hukum dia sah lagi kerana masuk dalam kawasan masjid lagi. Jika kita tidak solat Jumaat untuk solat Zuhur, kena tunggu imam solat habis solat Jumaat kada. Zaman lah ni moga kita tak boleh pergi, maka kita nak buat Jumaat direct pun boleh. Tetapi afdalnya tunggu siapa orang sudah maya Jumaat dulu baru maya Zuhur. Hak tak boleh semaya Zuhur sebelum untuk imam maya Jumaat. Kalau orang tu wajib semaya Jumaat, dia boleh pergi, tiba-tiba dia tak pergi, dia nak semaya Zuhur. Hak tu tak boleh. Dia kena tunggu siapa habis maya Jumaat dulu. Tapi kalau dia tak boleh pergi, nyambak di tok imam, nyambak di polis, nyambak di rela, nak pergi maya Jumaat lagu mana? Maka dia semaya awal pun tak apa. Afdalnya tunggu. Afdal tak wajib. Apa kelebihan ayat 35 surah An-Nur? Surah Alam Nashrah ada ijazah kodok 2 surah ni. Gapo dia tak tahu ni. Allahu nurus samawati wal ard. Ayat ni orang baca ketika pakas rebah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annama durriyum. Gitulah bacalah, tak ingat dah dah pakai segeban. Surah Alam Nashrah ni lepas pada semaya baca tok tangan dada, Alam Nashrah laka sadrak boleh. Baca niat Allah Taala wi ketenangan. Ambil ijazah tu. Boleh kodok doa dalam bahasa Melayu dalam sujud akhir, tak boleh batal lah semaya. Doa dalam hati lah, jangan doa dalam ni mulut. Kalau doa dalam hati sah, doa mulut batal. Saya beli kasut 45 riyal. Saya beritahu customer saya beli 55 riyal. Sebab saya nak jual 60 riyal. Dikira menipu, sah tak jual beli. Sah jual beli tetapi berdosa kerana menipu. Sah jual beli sebab kita tak paksa dia beli molek dia tahun 60 riyal. Tapi kita tipu dia. Tipu dengan cara lagu tu berdosa, tapi sah jual beli dia. Saya buat loan riba kereta dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Pas guano kereta tu saya nak biar kena tarik gitu, kau nak bayar ansuran. Apabila kita tahu muamalah kita riba, berhenti serta-merta. Tak payah bayar. Pakai beti, pakai dia tarik kereta tu lah. Rugi kita. Muamalah riba lagu tu. Orang kita nak teruskan amalan tu. Dah kita tahu dah. Jika dalam satu bahagian korban kongsi 2-3 orang boleh, kalau tak boleh. Lepas tu nak niat lagu mana? Kosi pitih tak apa, kosi pitih wi kepada sore tu lah rebelnya. Dia lah buat rebelnya. Kita tak payahlah. Cuma boleh pahala kerana bui pitih ke orang untuk orang buat rebel. Boleh pahala juga.
Cuma hok buatnya seorang saja, tak boleh buat 2-3 orang nah. Doa untuk lembutkan hati mak ayah untuk terima pasangan kita. Bacalah doa Nabi Allah Daud, ya Allah lembutkanlah hati kedua ibu bapakku bagiku sebagaimana lembutnya besi di tangan Nabi Allah Daud alaihi salam. Allahumma layyin qalbi. Allahumma layyin qalba namus kia-kia kama layyantal hadid lidau. Kama layyan sebagaimana kamu lembutkan hadid besi untuk Nabi Allah Daud. Doa sungguh-sungguh insya-Allah hati mu ayah kita jadi lembut. Boleh kodok wali masuk dalam tubuh sudah. Wali masuk dalam tubuh tak tahulah hamba wali boleh masuk kodok dalam tubuh hamba tak tahu. Setahu hamba tak boleh masuk dalam tubuh ni. Moga kita ada ruh dah berapa butir ruh nak masuknya. Masuk hatu tu, hatu lain. Dia bukan ruh, dia hatu. Dia masuk dalam tubuh sebab dia jisim halus, dia boleh masuk pada jisim kasar. Jisim halus ni kita nak kata dia lembut juga. Dia boleh masuk ke dalam tubuh sebab dia jisim halus. Maka dia boleh menguasai tubuh kita, boleh jadi jin, boleh gagah, boleh. Tetapi wali ni bukan jisim halus. Dia kalau mati dia akan jadi ruh. Dia lagu lain pula. Di akhir zaman hanya 12,000 orang saja beriman betul kodok tidak tahu. Hamba tak tahu 12,000 orang. Doa supaya kita jadi orang beriman sampai mati. Boleh kodok kita ulang solat fardu sebab kita tak yakin kalau tertinggal. Kalau ada tertinggal rukun atau Fatihah. Maka kalau kita syok sembahyang fardu kita boleh kodok, boleh hukum dia kita qada sembahyang. Tapi kalau kita yakin sembahyang kita batal, wajib kena qada. Kalau tak yakin was-was ke apa, sunat qada. Apakah maksud nikah khitbah dan apa hukum nikah online? Nikah khitbah ni gapo dia hamba tak ingat dah bahasa istilah pop moden ni. Dalam kitab fiqh ni nikah moden. Nikah gantung kau gapo dia. Tak silap hamba ni nikah gantung. Apa maksud nikah gantung? Akad nikah berlangsung molek, sah molek, cukup syarat, wali pun ada, cuma suami dan isteri tidak duduk sekali, isteri tak reda lagi tubuh dia. Isteri duduk Amerika, laki dia duduk di Kelantan. Tak boleh nak setubuh ke online mana boleh. Lepas tu lagu mana? Berarti isteri itu tak serah tubuh dia, maka nafkah tak wajib dibayar oleh suami. Maka nikah ni dipanggil nikah gantung. Tapi kalau duduk dekat, nikah gantung ke tak? Tak suruh koyak lah. Kucing temu ikan tawar kak. Bagi hok haram, gomo lagi, hok Allah lagi lah. Payah nak jadi khitbah. Apa hukum nikah online? Nikah online, setubuh online. Jauh belakang tu. Nikah online. Lepas pada akad nikah online, naik kereta pergi cari bini. Berapa jauh? 1,000 kilometer ke tak? Hanya 2 kilometer sahaja. Nikah online tak sah. Mana ada kata nikah online sah. Tengok gak masalah gapo dia nikah online sah. Betul ke tak nikah online lah ni sah? Mudah sangat nak nikah online. Tahu dah kita tak boleh pergi. Okey kepada orang yang duduk situ untuk jawab nikah bagi pihak saya. Apa jadi tu imam duduk lain, makmum duduk lain, saksi duduk lain, pasangan duduk lain. Majlis nikah macam mana? Ada cara ke? Suruh okey. Apa nak guna kakah ni belaka? Online belaka. Kalau nak nikah cara online, okey setubuh online. Setubuh tak boleh. Kena live. Live pula. Tak payahlah buat live pun tak apalah. Pelik sungguh Nikah online dia munasabah kak. Jangan terlalu bermudah dalam bab nikah. Okey, apa jadi kau salah? Nampak tak ganah? Bahasa lapas suhu. Lapas suhu. Lapas suhu pun jangan sampai berikat batal kat nikah kita. Nyanyolah wakil okey kepada siapa dia duduk situ akad nikah sah molek-molek. Apalah nak tunjuk online lah apa dia buat video call lah. Mengarut. Biasa nikah online ni asal Wahabi asah ke. Kerana pak dia ni boleh nikah. Pak dia ke minat jihad. Pergi negara Islam, tembok-tembok Islam jihad. Apabila pergi, payah nak cari tok kodi.
Maka hok perai ni hok tina pun ada. Gelenyar nak jadi mujahidin, mujahidat. Nak jadi mujahidat juga. Maka nikah sama dia moga ada nafsu kakak tu pun. Maka nikah mak pok hamba duduk Malaysia, hamba duduk perai jihad sini, koya jihad. Lepas tu nikah online lah pok kita. Tak tahu wali mana, tak tahu saksi mana. Allah mengarut. Ni sesek dia asah ni nikah online ni. Pok kita jangan mudah sangat nikah online. Parok sangat okey. Banyak lagi cara. Ada Wahabi bagi dalil Pak Mazhab berkata Allah di langit, betul ke ustaz dalil tu atau mereka mengubah perkataan Pak Mazhab? Tak ada Imam Mazhab kata Tuhan berada di atas langit. Aci kerak jari. Jari hamba ni. Kita acu kerak jari. Pak Mazhab kata Tuhan apa sebut ni? Tuhan berada di langit. Acu kerak 4 jari. Imam Syafi'i kata Tuhan berada di atas langit. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata Tuhan ada atas langit. Imam Malik, Imam Syafi'i kerak tangan hamba kalau hamba kata. Tak ada perkataan itu. Ni siapa dia kata? Imam Syafi'i bila masuk boleh kecek Melayu Allah berada di atas langit? Marilah dalam kitab Imam Syafi'i. Siapa dia kata Tuhan berada di atas langit? Kalau dia kata Allah istawa ala arsy, ada, betul. Sebab ayat Quran tu bukan kata Imam Syafi'i, hamba sendiri kata Allah istawa ala arsy. Bukan ayat Quran tu. Hamba, patut siapa dia kata Tuhan atas langit? Ada ke tak? Kau kata Imam Syafi'i, acu kerak tangan. Imam Syafi'i nak kecek ni pun telo dah. Allah berada di langit. Dia baca. Dia betul kekok dah. Tiba-tiba perkataan ni siapa dia kata Imam Syafi'i? Cukrak tangan Pandai-pandai sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata misal contoh kalau ada. Kita pun sebut tiap kali baca Quran Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Hamba sebut apa tak kata? Ustaz Mahizat pun sebut Tuhan istawa ala arsy. Hamba sebut perkataan Arab. Hamba tak kata Tuhan di atas arah. Hamba kata istawa ala arsy. Ayat Quran. Tak ada orang engkau ayat Quran tu. Salah kalah semua imam, semua orang Islam kata lagu tu bukan imam Pak Mazhab saja, tapi berkata Allah berada di langit ni kita kata ni. Yang awak tuduh lagu tu lah. Kawan tu kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Semua orang kata lagu tu, bukan imam Mazhab Pak ya. Acu kerak tangan sungguh. Memang kalau kawan tu sanggup kerak tangan amri kerak dah. Mana ada perkataan Imam Syafi'i ikut bahasa Melayu lagu ni. Terlelak ketika solat sah qada, batal qada, tidur lagu mana? Tidur boleh cacah, batal sembahyang dan batal sembahyang. Tidur boleh duduk, batal sembahyang, tak batal kerana tak batal sembahyang. Jenera. Tak batal sembahyang. Pas sembahyang tunggulah dia bangun. Setahun baru bangun, tak apa sah sembahyang. Boleh jelaskan maksud murak dengan perkataan adad dan akas dan dobik dan didain. Did dengan didain bercampur wahuk ni. Betul kau ada ayat dia ni adad dia nakik lawan dik. Dalam ilmu tauhid dik lawan dia nakik. Dik dua benda yang berlawanan. Seperti dua benda yang berlawanan, dua-dua ada tak boleh, dua-dua tak ada boleh. Seperti hitam dengan putih. Tak boleh duduk sekali. Nak hitam lah, putih lah. Tapi kalau tak hitam tak putih boleh. Hijau ke, kelabu ke, hati panggil. Berkumpul tak boleh, terakak dua-dua boleh. Mana kalau apa dah? Dik dengan nakik dia. Nakik pula tak boleh duduk sekali, tak boleh terakak dua-dua. Seperti panjang dengan pendek. Kalau tak panjang mesti pendek. Kalau tak pendek mesti panjang. Dia tak boleh duduk panjang dengan pendek dalam satu. Tak boleh dua-dua, tak boleh. Maknanya tidak panjang tidak pendek, tak boleh kok. Dia kena pilih salah satu. Tak boleh berkumpul dan tak boleh terakak dua-dua. Gitulah kilah di antara dik dengan nakik. Ada kata makna sebalik dia, tak apalah. Apa hukum jika mufarakah daripada imam kerana ketinggalan rukun panjang
bersama di kuarteri tak sempat kerja email, maka kita mubarakah lah. Lepas mubarakah kita solat mengikut pergerakan email pula. Apakah sah solat kita? Belik sungguh. Mubarakah ikut lagi, batal lah semaya kita ni. Kalau kita ikut juga. Nah, apa tanggungjawab bapa tiri ke ada anak tiri? Siapa dia urus anak tiri lah ni? Anak tiri duduk dengan awak ke? Maka awak ni panggil wali yang mengurus ke urusan dia. Maka kena ajar dia semaya, kena beri dia agama, kena beri gapo. Jadi wali lah. Wali ni tak syarat ibu ayah lah. Orang yang mengurus ke budak tu maka dipanggil wali. Seperti orang jaga anak yatim, bukan anak-anak dia tetapi dia jaga. Tu pun dia kena cara ilmu agama, gapo dia kena cara, apatah lagi anak tiri dengan pak tiri dengan anak tiri kalau duduk sekali. Bukan anak hamba ni. Tapi dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan demo. Demo kena ui lah agama ke dia nya. Tugas pak dia. Pak dia duduk jauh duduk mana? Atas kaedah man ra'a minkum munkaran falyughayyiruh. Apa benda hak baik kena suruh, benda salah kena tegur. Cakap nak setiap kali dia buat salah telefon ke ayah dia. Demo tengok anak demo tak semaya. Hamba duduk jauh ni anak demo. Dia duduk bawah aras demo lah atas nak buat maksiat kena tegur lah. Cara nak mati ke ikan yang sesuai. Kita macam mana? Boleh kodok kita letak garis untuk mati ke ikan tu? Tak tahu, hamba kena garis mati dak ikan. Kau suka? Kah suka. Dak. Hamba tak tahu, gocoh dia biar pesel. Ikutlah buat lagu mana, nak karate, entah sahur belaka ni. Karate lah sesuai cara nak mati ke ikan. Ikutlah buat lagu mana. Kalau nak tasawuf jangan makan ikan, makan telur ke pecah telur. Allah sianya lah. Tak boleh makan telur dia memang kata tak boleh anak. Memang sungguh lah. Engkau makan telur lagi tak ada jadi anak, tak boleh anak sungguh lah. Makan awal-awal lagi. Maka makan telur tak boleh anak. Makan anak ayam, sia nak sembelih. Nak makan ayam, sia. Nak makan lembu, sianya lah kena sembelih. Kau sekali makan rupuk. Makan rupuk, tasawuf jadi ni. Jadi gitulah, tengoklah cara nak bunuh yang sesuai. Kalau imam tinggal satu ayat pada Fatihah, terus rokok, wajib kodok makmum rokok, jangan ikut imam tersilap. Wajib tegur dia supaya dia kembali baca Fatihah semula. Boleh kodok buat tak endah dengan orang selalu menyakiti hati kita walaupun orang itu keluarga sendiri. Ikut kita lah kalau kita rasa nak endah kau tak si endah kau ikut kita lah. Belajarlah sabar. Boleh kodok ustaz cerita sebuah sikit mengenai itu guru Haji Hashim. Hamba tak tahu cerita dia panjang lebar. Cuma antara guru hamba lah. Tok Guru Haji Hashim ni Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh. Dia merupakan menantu kepada ayah pa ni. Tuan Guru Haji Mustafa. Pengasah Pondok Pasir Tumbuh. Hukum salah kiblat macam mana ustaz? Kena qadha mula maya. Kelebihan setiap hari baca surah Al-Mulk terlepas daripada azab kubur. Macam mana nak kira solat qada kita terlebih? Lagu mana kira kalau kita qada terlebih? Bagus. Salah jadi boleh pahala sunat. Jangan kurang sudah. Ustaz nak ijazah amalan kuat ke rohani nak lawan jin. Ana ni perubatan Islam. Jadi nak kuat ke rohani lagu mana antaranya amal ayat kursi. Lepas kali semaya ayat kursi wakas mila sebagaimana dalam ijazah hamba dulu. Dan amal ke ayat manzil. Kalau boleh 40 hari jangan tinggal manzil ataupun ayat 33. Amal hak tu jadi kekuatan rohani. Lepas tu banyak ke zikir Allah dalam hati kita. Jangan lala. Apabila bomo tu kita kena tuju kepada jin, jangan tuju pada orang. Misalnya orang masuk jin. Kita jangan bomo orang tu, kita bomo kat jin tu. Mutobik. Kita kecek tuju sungguh kepada jin tu. Barulah jin tu terasa. Ni kita nak bomo jin, kita tak tuju kat orang tu. Kena orang tino pula. Kau lah duk tuju kepada dia. Orang tuju kepada jin tu, barulah selok jin tu. Nak amalan untuk perempuan mengandung. Wife hamba ni mengandung 5 bulan dah. Lagu mana? Amal ke baca surah Muhammad, surah Nur, surah Maryam, surah Luqman, surah Yusuf. Tu antara surah-surah untuk anak-anak. Rajin selawat, rajin buat matematik, rajin tanam pokok comel-comel.
Tanam pokok mawar, bunga ros, kau gapo tengok semacam jiruh ke dia. Tapi ada orang tua kata jangan menanam ketika mengandung, payah nak beranak. Sebab akar tu duk menekat lagu tu, tafa'unya jadi payah nak terai. Beli hok siap dah lah. Pokok bunga tu tak payah tanam, beli hok siap dah, pakat duk tengok semacam. Tengok muka orang-orang comel-comel, jangan tengok muka spambok. Jadi tobi anak petok. Jangan tengok muka katung, muka jadi pala bulak laga apa. Tengok muka budak comel-comel. Misalnya kita orang asli, tengok orang Amerika. Tengok orang hok comel-comel lah. Orang hok kacuk-ke. Jangan duk tengok Afrika. Tobi anak terkejut lah. Metalik. Tak nampak apa. Ingat ilah anak dia. Apa ada. Sengih. Klik. Duk tengok dia. Tak ingat. Tak jumpa. Jangan lagu tu. Jadi tengok benda-benda comel. Tengok. Tutup guru. Tengok orang aling. Hak berangan juruh-juruh. Lagu tu. Kalau nak baca kunut nazilah. Solat zuhur. Perlu baca kunut biasa. Kodok tak perlu. Direct kunut nazilah lalu. Tak perlu baca kunut subuh. Apa hukum isteri bila buka mulut akan menyakiti suami? Suami terpaksa mengelak bermuka dengan dia. Mulut pedah. Mulut duk laki bini tu kalau kecek je buka ya. Buka bahasa kau kena tutup. Tubik buka. Apa bahasa orang mak gajah berok sekali habis semua. Tutup baru senyap. Jadi kecek tu kasar telajak. Maka berlatihlah. Bini tu kena belajarlah mulut tu biar jadi comel. Jangan berbangga. Jawab kata-kata suami berbangga. Supoh suami bangga. Lawa kata-kata suami bangga. Viral pula. Saya hari ni jawab kata-kata suami saya. Saya lawa suami saya. Suami saya lari cak lidah. Oh kemah saya. Berbangga dengan maksiat lagu tu. Belajar kita retino. Akhir zaman setel. Dajjal mari katanya Nabi perempuan kena ikat. Bila Dajjal mari, kalau siapa dia ada perempuan dengan dia, isteri dia, anak dia, ikat kemah. Apa? Sebab Dajjal kalau dia lalu gak orang tino tertarik selalu. Tengok kodok Dajjal. Dia tarik gini ah, serabih, tobik belakang orang hok dalam rumah. Tengoklah ni. Dajjal tarik dengan TikTok. TikTok. Oh, joget geng. Joget TikTok. Habis. Ustazah pun joget, mokzah pun ngejoget, habis joget belaka. Baru tarik dengan TikTok berapa puluh ribu perempuan. Tariklah dengan berapa dia puluh hiburan, berapa ribu perempuan. Jadi orang tino akhir zaman pegang sungguh-sungguh. Sebab ada kata Dajjal mari ni dia semak. Ada kata Dajjal ni semak mari. Sodoh. Kakak Korea mari tu muslimat kita pakak pergi peluk. Bah kalau kakak Dajjal mari, oh semak kan. Bukan kata hok tino hok jatai pergi bunga juga. Berat tu jatai tu sore tu pelik. Bila Covid akan berakhir? Tanya hamba pula. Soalan lagu ni hamba tak boleh nak jawab lah. Covid hamba mana tahu. Covid ni apa dia? Apa doa amalan untuk hapus ke wabak Covid? Tak tahu hamba nak ayat lagu mana. Amallah doa-doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Nabi Khidir tu dah. Baca 4 kali. Pagi 4 kali petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Baca 4 kali. Pagi, petang. InsyaAllah selamat. Thank you Ustaz, I love you. Sudah. Doa-doa dalam buku Majmu' Syarif boleh diamalkan. Mohon Ustaz detail ke semua doa dalam tu boleh tak boleh. Doa macam best tapi nampak ada kata menyimpan. Doa dalam Majmu' Syarif boleh amal. Menyimpan tu tak tahulah. Hamba nampak tu adalah kumpulan-kumpulan doa yang sangat bagus. Menyimpan tu hamba tak nampak menyimpan kat mana. Jadi hok kata menyimpan tu tanya dia lah hok menyimpan kata mana. Tapi kalau hamba bagi hamba lah dalam Majmu' Syarif tu insya-Allah doa tu makruf dah, orang amal banyak dah. Adakah boleh mursyid tarekat yang sudah meninggal dunia masih boleh membimbing rohani murid-murid untuk usul kepada Allah? Masalah murid-murid dengan guru dia hak tu rahsia. Rahsia perjalanan tarekat kena tanya orang tarekat lah, hamba tak tahu. Boleh kodok guru hak meninggal dah boleh mari bimbing anak murid.
Katanya Nabi Allah Khidir alaihi salam, siapa yang tidak ada guru maka akulah gurunya secara gaib. Maka aku akan bimbingnya sehinggalah ia bertemu dengan guru yang sebenarnya. Nah, manakala guru dia meninggal mari nak bimbing dia, hak tu rahsia masing-masing lah. Tu perjalanan tariqah, tanyalah guru-guru tariqah yang mahir dan ahli. Amba tak tahu, wallahu a'lam. Al-Fatihah.